Kebanyakan ahli politik meningkat naik dalam parti mereka kerana mempunyai kebijaksanaan yang tinggi dan sokongan kewangan yang kukuh. Walaupun kita sering mendengar yang kekayaan orang politik dan pemimpin-pemimpin politik dunia diwarisi kekayaan keluarga dan juga melakukan pelbagai jenis pelaburan, namun banyak juga datangnya dari aktiviti haram dan rasuah yang dijalankan. Namun begitu, tidak dapat dinafikan fakta bahawa gaji pemimpin dan ahli politik adalah besar, ditambah pula dengan allowance tambahan yang tinggi. Jika dibandingkan dengan gaji yang diterima rakyat biasa, jurangnya sangatlah besar. Bayangkan gaji semasa untuk Presiden Amerika Syarikat ialah sekitar $400,000 dan naib Presiden pula memperoleh gaji tahunan sekitar $230,700. Manakala pendapatan mingguan median bagi pekerja sepenuh masa di Amerika Syarikat ialah sekitar $1,070 sahaja pada suku ketiga 2022. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa dan bagaimana orang politik di seluruh dunia boleh menjadi kaya. Teruskan menonton. Kekayaan ahli politik telah pun dikaji oleh penganalisis politik dan ahli ekonomi dunia selama beberapa dekad lamanya. Antara hasil kajian yang didapati ialah punca kadar pertumbuhan tinggi nilai kekayaan seseorang ahli politik itu adalah disebabkan oleh aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti rasuah, nepotisme dan menggunakan maklumat yang diperolehi semasa menjalankan kuasa awam. Kajian juga mendapati bahawa ahli politik yang memerintah cenderung untuk menjadi lebih kaya dengan lebih cepat berbanding ahli politik di pihak pembangkang. Proses pemilihan ahli politik berlaku pada banyak peringkat dan ia dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti pendidikan, kekayaan, latar belakang atau personaliti tertentu. Antara peringkat yang ada ialah peringkat parti politik untuk menerima orang tertentu dan meletakkan mereka dalam senarai mengundi. Ia didorong oleh keinginan untuk ahli parti tertentu mendapat faedah daripada orang yang dipilih, seperti keinginan untuk mendapatkan dana untuk kempen pilihan raya atau untuk meningkatkan fungsi organisasi parti. Seterusnya ialah pemilihan ahli politik yang berlaku pada peringkat pilihan raya. Kajian mendapati bahawa pengundi mungkin lebih bersedia untuk mengundi orang yang mempunyai status sosioekonomi tertentu. Disebabkan oleh proses pemilihan yang berlapis-lapis inilah yang membolehkan kita membuat andaian bahawa ahli politik yang memenangi pilihan raya itu mempunyai latar belakang sosial, kekayaan, pekerjaan dan ciri sosioekonomi yang lebih baik. Rasuah dan politik. Tiada siapa yang dapat menafikan fakta bahawa wang menyelubungi sistem politik dunia. Calon mesti membelanjakan sejumlah wang yang besar untuk memastikan mereka dipilih dan apabila mereka dipilih, mereka akan juga menggunakan wang untuk mengekalkan kuasa yang ada. Kitaran penggunaan wang dalam sistem politik bagi mana-mana negara di dalam dunia ini hampir sama. Jadi, tidak heranlah jika orang politik lebih senang untuk menjadi kaya. Ini disebabkan mereka memerlukan wang yang sangat besar untuk berkhidmat dan memastikan kuasa yang ada dapat dikekalkan. Wang adalah komponen penting dalam mana-mana demokrasi. Ia membolehkan penyertaan politik, berkempen dan menjadi perwakilan. Namun, jika penggunaan wang itu tidak dikawal dengan berkesan, ia boleh menjejaskan integriti institusi politik selain turut menjejaskan kualiti demokrasi. Ini seterusnya mendorong kepada masalah rasuah dalam politik. Rasuah politik ini melibatkan pembuat keputusan politik yang berhak untuk membuat keputusan dan menguatkuasakan undang-undang. Ia terjadi apabila ahli politik yang mempunyai kuasa menggunakan senjata yang mereka ada seperti wang untuk mengekalkan kuasa, status dan kekayaan mereka. Rasuah politik bukan sahaja membawa kepada penyelewengan sumber, tetapi ia juga mempengaruhi cara keputusan dibuat. Dan akhirnya, kesan daripada amalan rasuah dalam politik ini boleh menyebabkan kehancuran sesebuah pemerintahan negara. 5 ahli politik paling kaya di dunia. Putera Al-Walid bin Talal Al Saud. Putera Al-Walid bin Talal Al Saud ialah seorang ahli perniagaan, pelabur dan dermawan Saudi yang dilahirkan di Riyadh, Arab Saudi. Talal Al Saud adalah ahli keluarga diraja Saudi dan disenaraikan sebagai salah satu Time Magazine Time 100. Nilai bersih putera Al-Walid bin Talal Al Saud ialah $20 bilion, menjadikannya ahli politik kelima terkaya di dunia. Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan. Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan ialah ahli politik dan ahli perniagaan Emirat Arab I yang dilahirkan di Trucial Estates pada November 1970. Al Nahyan ialah Perdana Menteri Emirat Arab I dan juga Menteri Hal Ehwal Presiden dan beliau adalah ahli keluarga pemerintah Abu Dhabi dengan saudara tirinya Khalifah bin Zayed Nahyan. Nilai bersih Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan ialah $30 bilion dan ini menjadikannya ahli politik keempat terkaya di dunia. Maha Vajiralongkorn. Maha Vajiralongkorn ialah putera mahkota bagi negara Thailand.
Beliau merupakan lulusan dari Royal Military College dan dilatih dengan Perkhidmatan Bersenjata British, Australia dan Amerika Syarikat. Beliau hari ini adalah ahli politik ketiga terkaya di dunia. Nilai bersih kekayaan Maha Vajiralongkorn adalah kira-kira 30 bilion US dollar. Michael Bloomberg. Michael Bloomberg ialah ahli politik dan usahawan Amerika Syarikat yang terkenal sebagai bekas Datuk Bandar New York City dan pengasas 88% pemilik Bloomberg LP. Michael Bloomberg juga terkenal dengan kerja-kerjanya mengenai isu kesaksamaan hak. Michael memulakan kerjayanya dengan Salomon Brothers, iaitu sebuah syarikat yang ditubuhkan pada tahun 1081. Sehingga November 2022, nilai bersih Michael Bloomberg ialah 56 bilion US dollar, menjadikannya ahli politik kedua terkaya di dunia. Vladimir Putin. Vladimir Putin ialah seorang ahli politik Rusia yang dilahirkan di Kesatuan Soviet. Putin kini sedang menjalani penggal kedua sebagai Presiden Rusia. Selama bertahun-tahun, Putin telah memperoleh reputasi yang penuh dengan kontroversi. Apa yang menariknya adalah beliau memegang kedua-dua jawatan Presiden dan Perdana Menteri Rusia sebanyak 2 kali. Sehingga November 2022, nilai bersih kekayaan Vladimir Putin adalah kira-kira 70 bilion US dollar, menjadikannya ahli politik terkaya di dunia. Gaji ahli politik di Malaysia. Gaji ahli politik sering menjadi topik perbualan hangat dalam kalangan rakyat Malaysia. Pada tahun 2020, Portal Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah mendedahkan pendapatan yang diperoleh oleh ahli pentadbiran kerajaan, di mana Perdana Menteri menguli carta sebagai ahli pentadbiran dengan pendapatan tertinggi iaitu pada RM94,000. Berdasarkan laporan tersebut, majoriti ahli politik di Malaysia memperoleh pendapatan di luar lingkungan pendapatan majoriti rakyat Malaysia. Menteri di Malaysia dibayar gaji sekitar RM14,907 sebulan, manakala timbalan Perdana Menteri dan Perdana Menteri dibayar masing-masing RM18,168 dan RM22,827. Gaji ini tidak termasuk pendapatan yang diraih mereka sebagai ahli parlimen dan allowance lain yang disediakan oleh kerajaan. Malah laporan menunjukkan bahawa gaji ahli politik seperti para menteri di Malaysia adalah jauh lebih tinggi jika dibandingkan menteri-menteri dan ahli politik di negara-negara lain. Sebagai contoh, menteri di Malaysia memperoleh gaji hampir 10 kali ganda lebih tinggi berbanding gaji minimum yang ditetapkan oleh kerajaan. Gaji tahunan menteri di negara ini adalah sebanyak RM178,000 setahun, manakala gaji minimum pula hanya sekitar RM18,000 setahun. Nisbah gaji menteri dan gaji minimum di Malaysia ini jauh lebih tinggi berbanding negara-negara maju dan membangun yang lain. Bagi negara jiran, Indonesia pula, mereka turut membayar gaji menteri mereka pada kadar yang lebih munasabah. Gaji tahunan hanyalah sekitar RM233 juta, manakala rakyat pula menikmati gaji minimum sekitar RM50 juta setahun berdasarkan gaji minimum di Jakarta. Ini bermaksud menteri di Indonesia hanya memperoleh gaji sekitar 5 kali ganda lebih besar berbanding gaji minimum. Jauh di Eropah pula, iaitu United Kingdom, hanya memperoleh sekitar £79,750 setahun, di mana hanya 4.6 kali lebih tinggi berbanding gaji minimum rakyat mereka, iaitu sekitar £17,000. Meskipun KDNK per kapita United Kingdom 4 kali ganda lebih besar berbanding Malaysia, namun jurang gaji menteri mereka dengan gaji minimum yang dinikmati oleh rakyat jauh lebih kecil berbanding apa yang diperoleh oleh menteri di Malaysia. Kesimpulannya, menjadi ahli politik sememangnya boleh menjadi batu loncatan bagi seseorang itu mendapatkan kemewahan dunia. Perkara ini tidak boleh dinafikan oleh mana-mana individu di seluruh dunia. Namun apa yang membezakan seseorang ahli politik itu adalah prinsip yang dibawa dan diketengahkan olehnya. Jadi, sebagai rakyat yang mempunyai kuasa untuk membuat undi dalam pilihan raya, kita perlu memastikan ahli politik yang kita pilih tidak hanya mementingkan wang dan jawatan, selain tidak terlibat dengan budaya rasuah yang hanya akan menghancurkan negara. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.